Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Biarlah keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun darah, arah pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Biar keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun darah, arah pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Yes, terima kasih Lemon Lime. Thank you. Dan kepada anda, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Irfan Ali dalam Nasi Lemak Kopi O pada hari ini bersama dan saya Syamira Nazir. Waduh, semalam ya kayaknya aku itu lihat di poster TV9 Era Fazira. Kok hari ini Era Fazira udah berjambang ya? Kaget nih terus bilang bahasa Indonesia. Berbeza bahasanya. Okey, tak sebenarnya sepatutnya Era Fazira, tapi disebabkan Era Fazira dia kurang sihat, ada suara, jadi dia tak boleh bersiaran dengan kita hari ini. Tapi mungkin sebab cuaca panas juga kami kan? Oh, saya rasa ialah faktor cuaca kan, cuaca kemarau dan sebagainya. Saya pun sama tau. Kejap sakit ketekak, kejap okey sebab kita panas dalam kan. Jadi sama-sama perbanyakkan minum air dalam musim panas ni tau. Yes, dan kepada anda juga jangan lupa untuk bagikan komen-komen anda dekat Instagram kami Nasi Lemak Kopi O TV9 dan juga Facebook Nasi Lemak Kopi O TV9, yang mana kemungkinan besar kita akan cuba baca komen-komen anda di penghujung rancangan nanti. Baik, dan juga Ifan, macam kita tahulah semalam satu Malaysia telah dikejutkan dengan sebuah perkabaran duka, dan perkabaran ini juga pada Mira khususnya buat rakyat di negeri Sarawak turut berduka cita atas kehilangan mantan tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Perhina-Suri Abdul Taib Mahmud. Bendera Sarawak Ibu Pertiwi dikibar separuh tiang selama 2 hari sebagai menghormati permegiannya. Dan Allahyarham meninggal dunia kira-kira jam 4.27 pagi semalam di Kuala Lumpur. Jenazahnya diterbangkan dengan pesawat Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dari Pangkalan Udara Subang pada jam 12.30 tengah hari dengan diiringi isterinya Tuan Ragat Kurdi Taib. Dan jenazah bekas yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud dibawa ke lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 4.26 petang semalam. Dan jenazah dibawa ke Dewan Undangan Negeri dan orang ramai boleh memberi penghormatan terakhir mulai hari ini jam 8 pagi hingga 12 tengah hari. Selepas itu jenazah akan dibawa ke Masjid Demak yang terletak berdekatan kediaman beliau untuk disolatkan sebelum disemadikan di perkuburan keluarganya di Demak Jaya. Ya, Mira, dan
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut memberi penghormatan terakhir. Dan selain itu, pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin, Putera Jamalullah dan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan berangkat memberikan penghormatan terakhir. Mungkin kita dengar tadi kan ramai yang memberi penghormatan terakhir dan mungkin ada juga yang belum mengenali siapa sebenarnya Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi kita saksikan bingkisan ini terlebih dahulu. Bapa Pemodenan Sarawak. Itulah gelaran bagi satu pencapaian yang sukar dilupakan dalam lipatan sejarah negeri itu. Satu kehilangan besar bagi rakyat negeri Bumi Kenyalang, bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang menghembuskan nafas terakhir pada usia 87 tahun pagi semalam. Berketurunan Melanau, Taib dilahirkan pada 21 Mei 1936 dan berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak paling lama selama 33 tahun bermula pada 26 Mac 1981 hingga 28 Februari 2014. Mendapat pendidikan peringkat sarjana dari Universiti Harvard pada 1964, beliau bermula dalam dunia politik sejak penubuhan Malaysia. Taib dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Kerja Raya Sarawak dalam Kabinet Negeri pertama yang diterajui Ketua Menteri ketika itu, Tan Sri Stephen Kaluningkan pada tahun 1963, sewaktu Taib berusia 27 tahun. Allahyarham mempunyai 4 anak hasil perkahwinannya dengan Allahyarhamah Datuk Patinggi Puan Sri Laila Taib. Selepas kematian isterinya, Taib berkahwin dengan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Hurdi Taib pada 2010. Di peringkat persekutuan, antara portfolio penting yang dipegangnya seperti Menteri Perusahaan Utama, Menteri Perancangan Am dan Penyelidikan Sosioekonomi, Menteri Pertahanan dan Menteri Wilayah Persekutuan. Apabila memenangi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sebandi, beliau dilantik sebagai Menteri Tanah dan Galian Sarawak sebelum menggantikan bapa saudaranya Tun Abdul Rahman Yaakob sebagai Ketua Menteri Sarawak keempat pada 26 Mac 1981. Tempoh perkhidmatan yang lama membawa kepada pelbagai perubahan melalui falsafah kepimpinan pengenalan politik pembangunan yang dibawanya bagi memastikan kesamarataan untuk semua rakyat negeri itu. Meletak jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak pada 2014, Taib kemudiannya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 pada 1 Mac 2014 dan berakhir pada 25 Januari 2024. Jasa dan bakti yang dicurahkan telah mengubah landscape pembangunan dan kemajuan negeri Sarawak dari kota hingga ke pedalaman. Takziah diucapkan buat seluruh keluarga dan rakyat negeri Sarawak atas kehilangan mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Al-Fatihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Baik. Dan mungkin ada juga yang tidak tahu tentang jasa sumbangan yang telah Allahyarham buat di negeri Sarawak kan. Dan ini Mira nak kongsikan sedikit antara jasa sumbangan Allahyarham buat negeri Sarawak sehingga kan Allahyarham digelar sebagai Bapa Pemodenan Sarawak. Kerana apa? Kerana meninggalkan pencapaian yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah dan pembangunan negara itu. Kepimpinannya telah mengubah Sarawak dari sebuah kawasan terpencil pada tahun 1960-an menjadi sebahagian Malaysia yang dinamik dan progresif pada hari ini. Dan Tun Abdul Taib Mahmud juga menerajui penubuhan institusi pendidikan seperti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Samarahan sehingga kan kawasannya itu, Kota Samarahan itu digelar sebagai hub pendidikan sehingga hari ini. Jadi dia Allahyarham ni seorang yang mempunyai visi orang kata pembelajaran yang tinggi. Sebab dia pun kita tahu graduan Universiti Harvard. Betul. So education tu orang kata very important. Dan selain daripada UNIMAS, Allahyarham juga turut menubuhkan Lembaga Pembangunan Bintulu ataupun BDA. Dan ini lebih kepada kemajuan ekonomi rakyat Sarawak di mana
kita tahu negeri Sarawak ni besar, luas, banyak sumber asli. Betul. Kan. Jadi Allahyarham tubuhkan lembaga pembangunan Bintulu untuk penggunaan sumber minyak dan gas, penubuhan bandar pentadbiran di Muka, Betong dan sekeliling Kuching dan juga Miri. Jadi ekonomi Sarawak di bawah kepimpinan Allahyarham ni semakin orang kata pesat membangun. Itu antara sumbangan Allahyarham. Dan selain daripada sumbangan Allahyarham, hari ini juga kita akan menceritakan banyak lagi perkara-perkara yang menarik. Antaranya, kita akan menceritakan keyakinan yang ada kepada seseorang. Yang ada pada seseorang, macam saya lah, saya yakin hari ini saya akan melakukan sesuatu. Alamak, cukup yakin awak ya. Apa yang awak akan lakukan nanti ni? Itu kena tunggulah. Yakin itu penting dalam diri seseorang. Macam saya lah, saya tengah yakin ni. Nampak? Sebab awak pakai warna pink pun dah cukup yakin dah tu. Saya tengok kan. Yakin. Saya memang yakin. Jarang pakai warna pink ni. Okey, dan selain daripada itu, kita pun nak buat sandwich lah. Sebab, kenapa kita nak buat sandwich ni? Tahu tak sebab apa? Kerana tadi Ifan cakap, Ifan seorang yang yakin. Ya, betul. Saya nak tanya jugalah, kalau yakin ni pandai masak ke tak sebenarnya ni? Jarang lelaki pandai masak ni. Alamak. Yakin semestinya yakin kalau nak masak. Lagi-lagi bila kita ada misi untuk memasak ni, of course saya yakin. Betul. Sangat. Tapi saya tadi dengar awak punya gelak tu kan. Dia ala-ala awak punya gelak tu sambil tu awak kena buat macam ni. Azura. Dia kena macam tu sikit. Tak adalah, kita ambil orang kata aura-aura Era Fazira sikit. Okey, baik. Dan juga untuk aspirasi sebentar nanti dengan tajuk kita, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Betul. Ke mana tumpahnya kuah? Okey. Ke mana tumpahnya kuah? Oh, mesti antara seorang ibu ataupun ayah lah. Okey, menarik. So, itu kita akan bawakan kepada anda selepas ini di Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Baik, kembali dalam Nasi Lemak Kopi O. Dan untuk segmen ini, tadi adalah orang tu cakap dia cukup berkeyakinan hari ni. Dah cukup berkeyakinan. Lepas tu katanya, masak. Apalah sangat masak tu katanya. Kan? Mestilah saya boleh memasak. Awak boleh memasak? Saya? Tengok tangan pun awak tahu kan? Mestilah. Tapi hari ni, kita tak nak masak-masak. Sebab tak ada dapur gas pun. Kita hari ni kita nak buat yang simple-simple aja. Saya nak mencabar Ifan untuk buat sandwich nasi lemak. Sandwich nasi lemak. So kita akan buat wrap nasi lemak lah. Yes. Nasib baik bahan-bahannya dah ada. Kita tinggal nak buat. Tapi plating nak kena cantik. Dan juga sandwich sambal nasi lemak. So plating kena cantik lah. Sebab kita akan ada orang yang mengadili nanti. Wow, orang yang teristimewa siapa tu agak-agaknya. Saya menanti awak untuk sebut siapa tu. Yang tu kita biarkan rahsia seketika ini. Jadi kita akan bagi tahu siapa yang akan mengadili sandwich nasi lemak kita hari ini. So, apa lagi Mira? Jom, saya tak sabar ni. Boleh, jom. Saya ambil Saya ambil satu. Ini dia, kita menggunakan wrap ni ataupun roti pita. Kita letak dekat sini. Okey, kemudian tak boleh tiru saya tak tiru. Tak boleh cakap tiru. Nak ambil apa ni? Saya ambil sayur terlebih dahulu. Ini saya. Nampak? Beza. Sayur dulu. Kita green dulu. Go green. Nampak? Orang kita sihat. Kita inti dulu. Tapi macam selalu orang menyanyi kan dekat dapur bila masak ni. Kalau gadis-gadis kan, mak saya pesan jangan menyanyi kat Oh, dapur. gadis tak boleh nyanyi? Boleh. Tapi saya boleh. Sebab nanti saya kahwin dengan orang tua. Alamak. Tahu lah betul ke tak? Itu perempuan. Tapi kalau lelaki mungkin tak apa ya. Boleh nyanyi. Boleh. Okey, kalau macam tu saya nak 7 lagu. Lemon Lime, kita satu lagu sambil kita masak. Boleh Okey, jom. Nyanyi. Dah masuk ke? Jangan tidak masuk. Cuba try. Sambil, jalan dulu. Tengah fokus. Nyanyi ke tidak ni? Okey, macam tu. Okey, ready. Sudah sewindu ku di dekatmu dari setiap pagi di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi di depan pintu, siapkan senyum terbaikku
agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum. Silakan. Lupa dah muka. Siangmu, malammu, sesaat dia datang, pesona bagai pangeran dan beri kau harapan. Walau cinta dan masa depan, dan kau lupakan aku. Semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Okey, sambung, kita dah habis. Wow. Yes. 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 Sebab sambil menyanyi tadi kan, betul lah orang kata bila menyanyi sambil masak dia jadi lambat kerja. Itulah sebenarnya orang tua kata jangan nyanyi kat dapur. Sebenarnya bukanlah sebab ke kahwin anak kahwin dengan orang tua, bukan. Sebenarnya risau kalau buat kerja kat dapur nanti sambil menyanyi leka. Nak potong sandwich wrap kita terpotong, terkena pula jari. Itulah sebabnya. Itu yang terbuka ni. Alamak. Saya dah siap dah ni. Saya pun dah siap juga tapi macam tak jadi. Itulah awak tu. Okey, saya letak atas ni kita susun satu-satu. Okey. Ini boleh lagi. Alamak. Nanti kena ada trial. Okey, kita potong satu-satu Yes. Alamak. Ada sikit-sikit. Okey. Saya sebenarnya dah nak siap dah ni. Saya hampir nak siap. Tapi okey, apa kata sambil-sambil kita nak plating bagi orang kata hakim yang akan mengadili ni, kita saksikan siapa yang akan mengadili kita. Nervous. Mengadili kita sekejap lagi. Kita tengok bingkisan ni dulu. Adalah garang. Dulu masih kecil garang. Walaupun dah penat pun dia buat juga. Mama ni dia seorang yang very driven. She will defend us, obviously. Datin Nur Kartini Nur Muhammad, satu nama yang tidak asing dalam dunia hiburan dan perniagaan tempatan. Mungkin ramai yang mengenalinya sebagai ibu kepada selebriti Nilofa, tetapi dia lebih daripada itu. Sebagai seorang usahawan berjaya, Nur Kartini yang lebih mesra disapa sebagai Datin Tini merupakan pengasas kepada sebuah produk kecantikan terkenal Young and Glow Foundation serta pemilik bersama Nilofa Hijab. Bermula dengan bedak asas, rangkaian produknya juga mengeluarkan pelbagai jenis gincu bibir. Dunia perniagaan ada saja cabarannya. Nur Kartini juga tidak pernah terlepas isu kontroversi mengenai produk makanan yang dihasilkannya dan tular suatu ketika dahulu. Namun keterampilan dirinya sebagai usahawan terselah apabila pernah mencapai jualan sehingga RM1 juta bagi produk kecantikannya pada Oktober 2019. Berusia 58 tahun, wajah anak kelahiran Kelantan ini seperti tidak dimamah usia. Keanggunan dirinya menjadi bualan ramai. Ibu kepada 10 cahaya mata ini turut menjadi perhatian terutama apabila ada saja kisah anak-anaknya yang tular di media sosial. Bertunjangkan disiplin dan sentiasa bersabar dalam menunaikan tanggungjawab mendidik anak-anak, isteri kepada Dato' Abdul Halim Han ini dikurniakan sebuah keluarga yang popular. Selain Nilofa, anak-anak yang lain seperti Amirahan, Atishahan dan Nur Nabila adalah antara yang turut mempunyai nama tersendiri. Seorang ibu yang penyayang, keakraban Nur Kartini sekeluarga tidak dapat disangkal. Dia akan mempertahankan setiap cahaya matanya apabila ada saja kisah kontroversi. Dia percaya mereka tahu menjaga diri, tetapi bagi anak-anaknya pula, Nur Kartini adalah seorang ibu yang bagaimana? Berapa siap treat anak-anak dia macam kawan dia. Because kita punya age gap pun taklah banyak sangat. Dulu masih kecil garang, masa dah kita orang dah besar ni taklah garang sangat. Mama sangat-sangat rajin. Yang
sanggup buat, walaupun dah penat pun dia buat juga. Kalau dia tak sampai goal dia akan terus buat, dia takkan give up. Mama ni dia seorang yang very driven, very ambitious. She will do whatever it takes to succeed. She's very loving, she's funny, but she will make sure that keperluan ni semua terjaga. Her character dengan anak-anak is very loving. She's very close to all of us. Tapi dengan Amira, dia paling rapat. My relationship with my mom is more like best friend. Macam kan, there are so many controversies yang keluar, especially about this family. Kalau reporter tanya, she will defend us. Obviously, she's a mom. Dia akan advise macam like, baby tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Aspirasi di NLKO bersama usahawan Datin Nur Kartini Nur Muhammad. Baik, itu dia bikisan yang kita telah tunjukkan kepada anda, dan inilah hakim yang akan mengadili sandwich wrap kita tadi, Irfan. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datin Nur Kartini Nur Muhammad yang merupakan seorang usahawan dan juga bonda kepada cahaya mata yang cukup handsome, cantik-cantik dan berjaya. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Mira dengan Irfan sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya tengah nervous ni. Dan tadi tak senang duduk ni, Datin. Kena nampak kan? Okey. Nervous takut ni nak yang tadi yakin sangat kan? Ya, betul. So kita nak tengok keyakinan tu sampai ke tidak. So jadi boleh panggil mak, boleh panggil? Boleh panggil apa saja yang nak panggil. Panggil mak boleh? Ya, boleh. Mama lah. Mama. Okey. Mama silakanlah rasa dulu. Okey, baik. Rasa tengok. dadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sikit sejubit sudahlah kan. Ya, betul. Nanti tak jadi pula apa yang kita nak sampaikan hari ni. Duk makan benda ni pula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap. Okey, lepas tu sedap. Tak decide lagi. Tapi kan Mama, kalau Mama tengok antara plating Mira dengan Irfan, yang mana yang lagi lawa? Plating lah. Jangan sebut nama. Mana satu? Mana satu lawa, Mama? Yang lawa? Yang lawa. Yang comel lah, plating tu comel. Tengok sejuk. Tapi sebenarnya kan, kadang-kadang kita ingat perempuan yang kreatif. Lelaki lagi kreatif dari perempuan. Aduh, saya. Dua-dua pun cantik. Sama cantik. So, ada keputusan? Okey. Mama pilih yang ni lah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Mama. Sebab keyakinan tadi kan? Keyakinan tu yang membawa kejayaan sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kepada anda, ya. Satu step dah lepas dah. Okey. Ini dah semangat, dah tak resah dah. Okey. So, boleh saya tanya dulu? Sila. Okey, tapi kan Mama kan, untuk seorang usahawan macam Mama cakap tadi, keyakinan tu penting untuk kita berjaya. Tapi selain tu, keyakinan keyakinan tu kadang dia tak datang daripada diri sendiri. Dia ada sumber inspirasi. Macam contoh untuk Mama, untuk anak-anak. So dari segi yang mengikut jejak langkah tu, macam mana Mama terapkan nilai mungkin dari segi keyakinan ataupun minat untuk memulakan satu bisnes tu dengan anak-anak? Dengan anak-anak ya. Jadi macam ni, macam Mama, sebenarnya soalan macam ni selalu Mama dapat kan, sebab dia orang tanya, memang daripada awal lagi latih anak supaya menjadi ahli perniagaan. Tapi sebenarnya Mama sendiri, Mama lahir dalam keluarga peniaga, businessman. Macam ayah, macam atuk, macam mak Mama, Umi sendiri pun dah umur 80 tapi masih lagi aktif niaga sampai sekarang. Jadi sebenarnya Mama sangat utamakan pelajaran anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak semua dalam orang kata dalam kejayaan yang cemerlang jugalah dalam pelajaran, dan mereka juga ada degree apa semua kan. Tapi akhir sekali berbalik kepada menjadi seorang ahli perniagaan. Mungkin dia orang terinspirasi dengan Mama daripada kecil lagi. Mungkin dia orang tengok macam mana Mama terinspirasi dengan arwah atuk, arwah ayah dan mak sampai umur 80 pun masih aktif berniaga. Jadi macam kita ni apa lagi sangat kan? Mesti kita pun macam kita pun nak jadi macam dia, macam tu. Baik. Mama, sambil tu kalau nak minum air boleh Mama? Sila. Yalah, pedas kan? Pedas sikit tadi. Boleh. Tadi kan Mama ada katakan yang anak-anak terinspirasi dengan beliau kerana melihat memang dari kecil lagi berniaga itu memang perkara biasa dalam keluarga. Kan? Tapi macam mana Mama membezakan karakter sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang usahawan? Okey, sebenarnya karakter Mama sama saja.
Dia tak lari tahu, sebab kita sebagai seorang ibu, kita nak manage anak-anak kita, dengan kita sebagai seorang usahawan nak manage tim kita. Yang penting support system kita. Kan, jadi bila mama kat rumah, walaupun mama ada pembantu, tapi mama tetap juga buat uruskan keperluan anak-anak. Contohnya macam setiap hari anak makan ke anak tak makan ke, musim sekarang ni kan online grab kan. Betul. Tapi mama tetap sediakan makanan mereka. Mama percaya macam ni tahu, bila kita masak orang kata daripada air tangan seorang ibu, ia membawa barokah dalam keluarga dan juga kita orang kata kasih sayang untuk mengeratkan lagi kasih sayang dalam keluarga. Ya, betul. Dan untuk seorang ahli perniagaan pula, mama memang committed lah dengan bisnes mama kan. Orang kata sekarang ni, dunia sekarang ni kan semua orang live TikTok kan. Mama pernah buat live sampai 16 jam. Masya satu Allah. hari. Tanpa henti kita buat live. 16 jam berhenti makan dan solat sahaja. 16 jam, dan yalah memang penat lah kan dengan usia kita apa semua, tapi alhamdulillah kita cabar diri kita dan kita tengok hasil tu, kita pun rasa lega lah. Ada soalan. Mama berniaga dengan anak-anak kan? Anak-anak macam Mama ada bisnes dengan anak-anak. Mama ada personal business juga. Okey, kalau yang bisnes dengan anak-anak tu, kadang-kadang bila kita satu keluarga ni, yang susahnya bila mama cakap A, anak cakap B. Mana kita nak cari titik A ni supaya tak bergaduh lah satu keluarga kan? Ya, betul. Jadi dalam kalau dulu waktu pertama dulu kita ada bahagian masing-masing. Jadi yang ni jaga bahagian ni. Jadi kita memang tak akan orang kata pergi kepada keputusan yang cuma kita boleh nasihat, kita boleh tegur, kita boleh discuss balik. Tapi sekarang ni yang uruskan family business anak lelaki mama. Jadi kita semua setiap 2 bulan sekali kita ada meeting untuk dia orang kata dia bagi tahulah apa perkembangan ke apa semua macam tu. Jadi kita hormat semua dia punya keputusan, sebab kita pun dah nampak result dia pun lebih baik daripada apa yang kita buat dulu. Ya, betul. Tak ada gocah-gocah, tak ada lah gocah. Tak ada. Alhamdulillah. Tapi Mama kan, itu macam dari aspek ataupun seorang usahawan ataupun ahli perniagaan, tapi sebagai seorang ibu, ialah kita berbisnes dengan anak ni, of course akan ada pertelingkahan ketidaksefahaman. Ketepikan ahli perniagaan, sebagai seorang ibu, macam mana Mama handle dari segi dia punya perasaan? Orang kata mungkin ada yang tarik muka ke, macam-macam Mama handle? Waktu awal pertukaran pengurusan, adalah juga sebab tak biasa kan dengan cara anak lelaki yang agak tegas. Jadi mama, sebab kita sebagai mama dengan suami lah, kita sebagai ibu dan ayah ni, kita akan nasihat anak-anak, bagi tahu apa sebenarnya tujuan dan kebaikan apa semua. Lama-lama dia orang boleh adapt. Alhamdulillah. Faham. Baik. Dan yang lama boleh adapt lah. Yang paling penting sekali ada toleransi dan juga hormat antara satu sama lain kan, Mama kan? Tapi Mama, tadi sebagai seorang ibu kita akan nasihat apa semua kan, tapi satu lagi pasal ibu ni, dia tahu anak-anak dia kenal, confirm kenal anak-anak. Jadi kita nak buat satu quick fire question dengan Mama. Ni kita tanya, Mama terus sebut. Yang terlintas Mama. Terlintas, jangan fikir lama-lama. Siapa tak. Terus okey, kita try. Saya start dulu Okey, Mama. Anak-anak ni macam karakter dan siapa yang paling manja? Amiran dengan Falik. Okey, Amira Falik. Okey, yang paling bijak Nabila. Okey. Yang paling berhasil? Nilofa. Okey, yang paling rajin? Nilofa. Nilofa juga yang paling rajin. Kita ada dua kat situ. Dan yang paling caring lah, yang paling mengambil. Nabila. Nabila. Kalau yang paling anak baru? Anak baru. Anak baru. Anak baru. Dia nak jadi anak mama. Katanya nak jadi anak angkat mama. Mama ramai anak. Mama dulu kan minta cakap dengan mak. Mama cakap nak ada anak 20. Lepas tu memang mama suka budak. Mama suka anak. Suka budak-budak. Suka anak-anak. Suka. Tapi Allah bagi mama sekarang ni satu Malaysia anak mama. Semua panggil mama. Nampak. Dah jadi dah tu. Dah jadi dah tu. Okey. Tapi Mama, cerita pasal anak-anak kan. Satulah benda mungkin tadi pun kita sentuhkan dalam bingkisan tadi, dari segi macam mana Mama menjaga anak-anak jadi very protective dengan diorang. So ini kita nak bawakan dekat Mama, tunjukkan dekat Mama anak-anak Mama sendiri, satu pesanan daripada mereka. Kita saksikan bingkisan ini dulu.
Mama memang selalu cakap dia nak anak-anak dia semua bersatu, tak ada gaduh-gaduh, sentiasa together and sentiasa rapat semuanya. My wish for Mama is I wish you all the success in this world and the next, and I will do whatever it takes to make you proud. I think Mama has sacrificed so much for her family. She's done more than everything for her family, and my wish for my mom is to make her extremely happy with me and proud of me. I always tell her that all my achievements are her achievements. They're all for her. She's my #1 supporter, and I also support her in everything that she does. Saya harap satu hari nanti saya boleh balas semua pengorbanan Mama. Dari kita orang kecil sampailah hari ini kita jadi manusia yang dididik dengan Mama dengan sempurna. And boleh jadi contoh untuk anak cucu, cara didikan Mama untuk kita orang teruskan. Thank you Mama for everything. Wah, macam mana Mama tentang berkisan tadi tu? Komen Mama sikit. Alhamdulillah. Mereka selalu cakap pun macam tu. Selalu mereka sebut dan mereka ekspreskan apa perasaan mereka. Bukan waktu-waktu tertentu macam hari raya, hari jadi. Tak, selalu mereka cakap. Memang dipraktikkan hari-hari untuk bagi tahu. Okey, faham. Tapi mungkin dan kita pun Mama pun selalu praktikkan untuk puji-puji anak-anak Mama. Dan maksudnya kita hargai cara, walaupun kalau tengok anak-anak Mama ada yang tak semestinya kalau kita tengok perwatakan seseorang tu, orang kata penampilan yang berbeza-beza, tapi alhamdulillah kita selalu hargai anak-anak kita dan mereka juga menghargai kita. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh harmoni Mama. Sebab ada setengah anak ni segan nak ungkapkan rasa dengan rasa sayang pada ibu bapa mereka kan, sayang tapi malu nak ungkapkan. Ada anak-anak yang seperti itu dan juga ada anak-anak yang suka buat hal. Pun ya juga. Tapi bukan saya lah, saya baik. Okey. Yakin. Cakap tentang anak-anak ni kan yang pelbagai kerenah, pelbagai karakter. Sebagai seorang ibu, macam satu Malaysia tahulah anak-anak Mama memang dikenali, okey. Dan Mama sendiri pun mendapat tempias yang sama. Jadi macam mana Mama untuk kalau ada sebarang kontroversi, macam mana Mama berhadapan dengan situasi itu? Waktu pertama dulu masa Lofa mula-mula masuk dalam dunia seni kan, kita rasa jugalah tertekan apa semua kan, tak boleh terima apa semua. Lama-lama Lofa selalu nasihat masa tu lah, dia cakap, Mama kalau Mama nak dia berjaya, Mama kena kuat, Mama doakan dia selalu gini. Jadi lama-lama tu kita tak pernah ambil tahu pun apa yang terjadi dekat luar, apa yang orang nak perkatakan, semua kita tak ambil tahu. Sebab bagi Mama tak ada orang yang sempurna. Kita dulu pun asal dulu Mama pun macam anak-anak Mama juga, tapi masa akan mengajar kita dan kita insya-Allah akan jadi yang lebih baik. Faham. Tapi okey Mama, last mungkin macam Mama sebagai seorang usahawan, mungkin aspirasi untuk bukan saja usahawan tapi juga ibu-ibu dekat luar sana, macam mana Mama jaga anak kan, macam Mama cakap tadi kita selalu puji, so karakter seorang ibu untuk anak-anak, mungkin Mama ada pesanan ataupun nasihat untuk ibu-ibu dekat luar sana untuk mungkin seimbangkan kasih sayang dengan anak dan juga fokus dalam perniagaan. Kepada ibu-ibu yang baru nak menceburkan diri dalam dunia perniagaan, tak salah, boleh, bagus, tapi keseimbangan tu sangat penting lah. Dan juga kita manusia tak lari daripada berbagai ujian dan juga masalah. Jangan kita ambil emosi kita, kita bawa, kita lepaskan kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak ni satu amanah yang sangat besar, yang harta yang tak ternilai. Jadi kita kena ikhlaskan diri kita untuk jaga anak kita, didik anak kita sempurna yang kita mampu. Dan juga kita apa saja yang kita nak buat, keluarga kita datang dulu. Family come first. Ya, betul. Family come first, whatever it is kan. Dan macam kalau Mira boleh petik juga satu pepatah pernah mengatakan, untuk menjaga sekandang lembu itu sebenarnya lebih mudah daripada menjaga anak-anak, terutama sekali anak perempuan. Kerana anak perempuan ni ke mana saja dia pergi, dia akan membawa maruah keluarganya. Betul. Kalau suami Mama selalu cakap ke anak-anak, ingat belakang nama you all semua nama daddy. Betul. Jaga nama daddy. Cakap macam tu. Baik, itu dia. Dan selain itu Mama, kita ada apa nama tu, komen-komen di Facebook.
kita lihat dulu apa yang ada di social media kita hari ini. Tengok kita dekat situ. Wah. Lokman Afiq tanya, salam. Hari ni Datin ada bawa anak-anak ke? Hari ni kalau ni saya je lah yang ada kat sini. Inilah wakil-wakil dengan Mira. Lepas tu Datin muka sama semua macam anak-anak dia. Comel semua lah. Sampai ketua comel ni. Itu mungkin nanti kita tanya macam mana rahsia awet tu, awet muda tu next time. Dan Izzuddin kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Jika kurang yakin dengan diri sendiri, bagaimana nak atasi krisis kurang keyakinan diri dalam kehidupan seharian? Baik, Izzuddin, itu kami akan bawakan kepada anda selepas ini. Tapi sebelum itu, terima kasih Mama luangkan masa dengan kita. Terima kasih juga Mira, Irfan. Terima kasih. Yes, jadi kita akan kembali selepas ini dengan topik keyakinan diri dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Kalau I keluar rumah, I memang nak make up, I memang nak dress up well. Sebab kerja I pun I memang kena well dress up untuk ada that confident lah. Ada je certain orang yang okay tak make up, yang pakai biasa-biasa, tapi for me, I memang kena make up elok-elok, pakai elok-elok untuk keluar, baru I ada confident. Saya akan jaga pemakanan saya, termasuklah makan makanan yang berkhasiat, makan buah-buahan, makan sayur, dan itu secara tak langsungnya akan membuat badan kita lagi sihat, kulit lagi glow, sebab lelaki dia kurang pakai skincare. So secara tak langsungnya dari segi pemakanan pun kita boleh jadi kulit lebih sihat dan lebih confident. Mostly saya akan pakai skincare yang boleh buatkan saya rasa confident, sebab saya rasa kalau pakai skincare ni dia boleh buatkan skin saya elok, skin saya cantik. So bila saya keluar tu saya tak akan rasa malu dan confident lah untuk diri saya. Kembali dalam Nasi Lemak Kopi O. Yes, Irfan, betul. tadi kita tengok mereka kongsikan tentang keyakinan diri masing-masing. Ada yang katakan keyakinan diri dengan bermakeup, dengan menjaga skincare, dengan menjaga pemakanan dan sebagainya. Tapi kalau awak, awak rasa keyakinan diri awak tu macam mana? Ataupun apa maksud confident level untuk awak? Tadi kita dah tengok kan confident level saya macam mana kan? Tak, okey, sebenarnya keyakinan bagi saya ni satu orang kata datang daripada dalam, dari segi mental dan juga fizikal. So kalau kita sihat mental, kita tahu apa yang kita buat untuk kita uruskan, dan kita akan rasa confident. So kita tak rasa kelang kabut, tak rasa macam tak best macam itulah. Itu keyakinan daripada saya lah. Itu saya punya definisi. Kalau Mira pula? Kalau saya simpan dulu. Kalau saya punya level confident macam mana, sebab saya nak dengar dari Dato' Azril hari ini. Assalamualaikum Dato'. Salam. Sihat Irfan dan juga Syamira. Alhamdulillah. Dato', kalau keyakinan diri untuk Dato' macam mana pula? Okey, kalau saya bercakap mengenai keyakinan diri, Syamira dan juga Irfan kita mesti berani berhadapan dengan sesiapa di mana sahaja, dalam apa-apa juga keadaan pun. Maksudnya kita sentiasa bersedia. Okey, bersedia. So bersedia itu ada macam-macam jenis lah kan untuk yakin. Dan hari ni kalau kita tengok dari segi keyakinan, mungkin ada kena-mengena dengan produk yang kita akan bawakan, Datuk. Tapi nak yakin ni, apa yang paling penting? Macam tadi nak nampak elok kan, tapi apa salah satunya untuk nampak? Okey, terima kasih Irfan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Nasi Lemak Kopi O. Irfan dan juga Syamira bila kita nak dapat satu keyakinan diri seperti yang pasti semua orang nak tampil menawan Bila kita menawan, penampilan kita menarik, baru kita akan berani untuk berhadapan dengan orang ramai. Justru itu untuk anda semua yang mungkin kadang-kadang kita tengok cermin, kita rasa kurang keyakinan diri bangun pagi kadang-kadang nak pergi kerja pun tak bersemangat. Sebab apa? Kadang-kadang penampilan kita ni memainkan peranan penting sebab tu orang kata confidence ni sangat-sangat penting. Dan cara untuk mendapatkan keyakinan diri yang lebih ialah melalui penampilan kita yang lebih menarik. Dan kalau tengok kat TV, ni adalah antara skincare rutin yang kita boleh pakai setiap hari, yang mana VACA dah lama dekat pasaran lebih 10 tahun, menjangkau 15 tahun Alhamdulillah. Kalau lihat kat TV, ini adalah set perfect white VACA, yang mana ini adalah langkah yang paling mudah untuk anda mendapatkan keyakinan diri Dengan hanya 4 langkah mudah ni, segala masalah kulit kusam, kulit tak bermaya, kulit berjerawat, kulit berjeragat segala masalah kulit tu boleh diatasi. Hanya dengan 4 langkah. Dan paling penting anda tak perlu risau. Sebab apa produk VACA telah mendapat beberapa penganugerahan. Ada notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan bagi saya, 4 langkah mudah ni sangat mudah. Waktu pagi kita bangun, kita cuci muka guna Pearl Whitening Cleanser. Lepas tu kita guna Facial Treatment Essence, yang mana ni adalah toner. Yang ketiga, step yang ketiga, kita guna krim siang. Baik. Itu waktu siang. Kalau waktu malam sama juga,
kita cuci muka, kita guna facial treatment essence dan kita guna treatment and whitening night cream. Krim malam ni. Okey, tapi kalau saya tengok ini semua perempuan je kan? Ke lelaki pun boleh guna juga sebenarnya? Sebenarnya Perfect White with Asian ni sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Untuk anda yang ada apa-apa je masalah kulit, Syamira. Kadang-kadang kulit kita kusam, kulit sensitif, tak berbahaya ataupun kadang kulit kita terlalu kering. Dan kita lihat juga disebabkan oleh Syamira kata tadi masalah kurang keyakinan diri ni Kadang-kadang bila kita nak keluar rumah kita takut sebab apa? Kadang-kadang disebabkan oleh cuaca panas, kulit kita jadi kering ataupun kadang-kadang lebihan minyak dekat muka tu boleh menyebabkan juga masalah kulit seperti kulit berjerawat. Dan istimewanya kalau anda lihat kat Kacang TV set Perfect White with Asian ni menggabungkan rumusan bahan-bahan yang terbaik untuk kulit anda. Antaranya seperti whitener liposom. Lepas tu kita guna niacinamide. Lepas tu ada rumusan vitamin C dan juga alpha arbutin yang sangat baik untuk mencerahkan kulit. Tapi Datuk, dalam banyak-banyak ramuan tu of course dia elok untuk kulit. Betul. Tapi apa satu orang kata perkara yang membezakan produk-produk Advanced White dan juga Perfect White dengan produk-produk lain? Okey, kalau untuk luaran kita boleh guna skincare rutin ni. Kalau untuk dalaman, hari ni saya juga bawakan Advanced White. Seperti mana yang Irfan tanya tadi, Advanced White ni merupakan minuman khusus untuk penjagaan kulit yang mana dalam Advanced White with Asian ni ada rumusan seperti collagen, Irfan. Yang mana kalau luaran tadi kita guna set Perfect White, dalaman kita minum Advanced White. Yang mana Advanced White ni ada formulasi daripada collagen dan juga astaxanthin. Yang mana astaxanthin ni sangat-sangat bermanfaat untuk kulit yang mana pengambilan astaxanthin ni bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C khasiat dia. Sebab tu saya kata untuk anda yang mungkin nak cantik dengan cara yang mudah, cara yang cepat, ekspres dan juga selamat. Paling penting selamat Dan juga kalau kita nak amalkan makanan tambahan seperti Advanced White ni, saya percaya dan pasti semua orang pengguna-pengguna sekarang kita mesti prihatin. Kita kena tengok cara penghasilan, cara pembuatan, barulah kata orang tu kita yakin untuk kita konsumsi satu produk. Bayangkan kalau produk tu dihasilkan tidak mengikut PWN yang ditetapkan saya kira boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan. Tetapi Advanced White with Asian ni formulasinya yang mana sangat teliti, diformulasi di kilang yang bertaraf GMP, formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Dan tengok kat Kacang TV sekarang ni, Syamira. Seperti anda lihat kadang-kadang ramai antara kita suri rumah, mak-mak ataupun golongan lelaki yang bekerja kat luar, kita pun kadang-kadang bila kita nak pergi kerja dan sebagainya, nak keluar makan tengah hari pun kita akan terdedah dengan sinaran UV yang boleh menyebabkan kadang-kadang kulit kita jadi kusam. Cepat tua. Lepas tu kita rasa kurang keyakinan diri ada masalah tersebut. Dan sebenarnya pengambilan Advanced White ni apa yang sangat-sangat istimewa, Advanced White with Asian ni dalam ni ada lycopene Lycopene ni adalah sejenis ekstrak daripada tomato yang dapat memberi perlindungan daripada sinaran UV. Senang kata dia macam oral sunblock lah bila kita minum Advanced White ni. Dan juga cara penggunaannya macam mana? Cara penggunaannya sangat-sangat mudah, Syamira. Satu hari kita amalkan sekali waktu pagi dan waktu malam sebelum tidur. Ambil satu scoop, isikan ke dalam shaker berisi air 150 ml air tu, kemudian kita shake dan sedia untuk diminum. Itulah contohnya. Okey, yang sekarang ni yang saya bawa dekat studio ni sebenarnya saya nak buat demonstrasi. Kalau lihat sekarang ni, ini adalah larutan betadine yang gelap. Dan bila saya tuang Advanced White ni, warna dia akan bertukar. Tahu tak kenapa warna dia akan bertukar? Nampak tak? Gelap ni dia dah jadi cerah. Yang mana ini adalah uji kaji ke atas larutan betadine yang mana menunjukkan Advanced White ni adalah formulasi yang tinggi dengan rumusan antioksidan seperti vitamin C, astaxanthin. Kemudian dalam juga ada beta karotin dan juga grape seed ataupun biji anggur. Yang mana biji anggur ni sangat baik sebab apa? Dalam biji anggur ni ada vitamin B2 yang dapat membantu merawat pemasaran kulit. Seperti itu juga istimewanya Advanced White ni ada pine bark kulit kayu pine ni dapat membantu juga merawat tisu kulit yang rosak. Ramai antara kita bila dah meningkat usia kadang-kadang ada masalah parut jerawat. Jerawat belakang badan. Jadi kita rasa kurang keyakinan diri. Tak kurang juga ramai wanita bila dah meningkat usia satu fasa, bila dah fasa penuaan, mereka akan ada masalah pigmentasi ataupun jeragat yang saya kira sangat-sangat teruk bila hormon dalaman dah tak seimbang macam muda-muda dulu. Dah mula timbul tanda-tanda penuaan seperti freckle, pigmentasi. Jadi pengambilan Advanced White ni dapat membantu mengurangkan permasalahan tersebut. So penjagaan dalam dan luar. Dalaman dan luaran. Tapi Datuk, of course bila kita tengok ni kan macam nak cuba, macam nak beli, dekat mana kita boleh dapatkan? Bagi anda yang nak dapatkan rangkaian produk Big Asia boleh dapati di seluruh toko-toko jamu berhampiran ataupun boleh buat belian di Shopee dan juga di Lazada dan juga di jombai.my ataupun boleh hubungi stokis-stokis cemerlang yang tertera kat Kacang TV. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut mengenai rangkaian produk Big Asia, boleh hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Dan produk Big Asia boleh didapati secara atas talian di jombai.my. Kemudian
ketersediaannya ya boleh dapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu Syamira dan juga Irfan, pastikan VIASIA baru beli. Sebab apa? VIASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Baik, betul tu. Mudah nak dapatkan? Betul, sangat mudah untuk didapati. Dan juga saya tertarik dengan Advanced White ni sebab minum rasa dia tadi Datuk kata rasa dia Advanced White ni rasa delima, rasa buah-buahan yang sangat sedap ya. Dan paling penting ianya tidak menggunakan gula tambahan. Jadi sesuai untuk kata orang tu, untuk anda bukan dia untuk kecantikan kulit, tetapi menyihatkan juga tubuh badan. Sebab apa? Ada vitamin C dan juga formulasi yang tanpa gula. Betul. Okey, tapi kalau untuk macam saya lah, kalau wanita yang mungkin ada yang menyusukan anak ataupun yang sedang period ke, boleh ke minum? Ada sesetengah tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ini adalah makanan tambahan yang mana formulasinya sangat-sangat sesuai untuk anda yang nak dapatkan kulit yang cantik dan sesuai untuk semua peringkat umur, lelaki dan juga wanita. Kadang-kadang Syamira, ramai juga tahu pengguna saya yang ditanya, anak saya sesuai tak nak minum? Sebab apa? Anak dia masih bersekolah. Walaupun kata orang tu bersekolah, kadang-kadang terdedakan cuaca panas dan sebagainya. Jadi pengambilan Advanced White ni dapat membantu untuk mengurangkan simptom-simptom ataupun tanda-tanda kulit seperti kulit yang berjerawat tu. Selamat untuk semua diamalkan betul. So beli satu untuk semua. Untuk semua. Satu keluarga boleh guna. Betul. Okey, dan Datuk pun nak kongsikan TikTok Datuk. Okey, bagi anda yang nak informasi lebih lanjut mengenai rangkaian produk VIASIA, jangan lupa follow Instagram kami vasia.official, VASIA.official, ataupun sekarang boleh imbas kat Catch TV. Ini adalah TikTok saya sendiri, Datuk Azril VIASIA, yang mana saya juga banyak buat perkongsian tips-tips kesihatan dan juga kecantikan. Dan sebenarnya Syamira dan juga Irfan dengan setiap pembelian rangkaian produk VIASIA, kita juga turut salurkan kepada Yayasan VIASIA. Tu yang sangat istimewa maksudnya sambil anda membeli sambil menderma. Tu dia. Baik, terima kasih Datuk. Sama-sama Irfan dan juga Syamira, jumpa lagi insya-Allah di lain waktu. InsyaAllah. Jadi kepada anda, TikTok dan jangan lupa untuk dapatkan lebih informasi. Dan kepada anda juga, selepas ini, kita akan bawakan satu lagi motivasi untuk anda. Hari ini memang hari yang penuh dengan inspirasi daripada pagi kan, daripada tadi. Ini pun kita dah terinspirasi juga. Dan lepas ni, kita akan berikan anda satu lagi motivasi dan juga inspirasi hanya di NLKO. Jumpa lagi. Thank you, Datuk. Sama. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Saya melihat ramai usahawan ataupun individu yang bertanya tentang, mendengar mereka bertanya tentang kenapa atau bagaimana mereka nak naikkan pendapatan mereka ataupun tahap kewangan mereka. Tapi saya nak beritahu, salah satu perkara yang saya tengok, pengalaman saya membimbing begitu ramai usahawan selama hampir lebih 15 tahun. Salah satu perkara yang membezakan antara orang yang pendapatan dan kewangan dia tinggi atau tidak adalah tahap tenaga mereka. Tahap tenaga mereka. Apa maksud tahap tenaga mereka? Ini bukan kuasa yang ada pada diri mereka, tapi kekuatan daripada segi energi ataupun kemampuan mereka ni untuk membuat sesuatu dalam tenaga yang tinggi. Tahap 1 sampai 10, mereka sentiasa ada energi yang tinggi, semangat yang tinggi, positivity yang tinggi. Dan dia adalah umpama kereta. Dengan tenaga yang kuat, sesebuah kenderaan boleh pergi lebih laju. Dengan tenaga yang kuat, sesebuah kapal terbang boleh pergi laju. Jadi tenaga ni adalah sumber, selain daripada makanan adalah sumber jasad kita, badan kita, fizikal kita. Makanan kepada diri kita, kepada emosi kita adalah purpose, ataupun bahasa Melayunya adalah matlamat. Matlamat kita dalam melakukan sesuatu. Kalau kita ada matlamat yang jelas dan disertai dengan tenaga yang bersemangat tinggi untuk buat perkara tersebut, nescaya kita boleh buat sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau semangat kita dan energi kita rendah, fokus kita rendah, susah kita nak berjaya. Kunci kepada kejayaan, salah satu dia saya lihat adalah berapa tinggi tahap energi, emosi seseorang ni dalam nak capai apa yang dia nak, ataupun kemahuan dia dalam nak capai apa yang mereka nak. Kalau kita pernah dengar ayat falsafah ataupun prinsip orang kita, dia sebut di mana ada kemahuan, di situ pasti ada highway, kan? Di situ pasti ada jalan. Maksudnya adalah bila kita ada kemahuan yang tinggi, kita akan cari jalan. Kalau kita tak ada kemahuan yang tinggi, perkara tu senang pun kita susah nak capai. Jadi kunci besar dekat sini adalah kita kena tingkatkan tenaga kita daripada segi kemahuan kita, daripada segi semangat kita, daripada segi pemikiran kita, supaya kita boleh hadapi apa pun tekanan dan kita nescaya boleh
menguasai pelbagai keadaan yang susah, yang sukar untuk capai apa saja impian kita. Sebenarnya ada banyak perbezaan antara orang yang berjaya dengan tidak. Salah satunya adalah tenaga mereka, energi mereka, berapa tinggi fokus mereka. Pastikan tenaga anda tinggi untuk capai kewangan yang tinggi. Baik, jadi apa yang dikatakan tadi oleh Datuk Wira Dr. Aziz Osman sama dengan mama kita tadi. Keyakinan dan juga usaha tu kena ada seiring baru kita boleh berjaya. Itu antara topik yang menarik hari ini. Dan kepada anda, kalau terlepas yang siaran langsung, jangan lupa siaran ulangan setiap hari Jumaat hingga Ahad 7.50 malam di TV9. Betul, dan untuk hari ini kita dah bawakan pelbagai topik yang menarik. Untuk esok pula, antara topik menarik yang kita akan bawakan, kita akan bersama dengan pakar mata dan perunding motivasi terkenal iaitu Datuk Profesor Muhaya. Okey, dan itu untuk esok. Jadi kepada anda teruskan menyokong Nasi Lemak Kopi O, dan sebelum kita habis, kita nak akhiri dengan lagu Terukir di Bintang bersama dengan Lemon Lime. Silakan. Jika kau minta yang tanpa mata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Hati ini bukan milikku lagi. Seribu tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku, jangan kau persoalkan